Mungkin sebahagian sahabat-sahabat kita ataupun followers Sidang Kalam mungkin sampai satu masa ataupun bila cek balik posting-posting Sidang Kalam ni dan Ustaz Nudros mungkin merasakan sebahagiannya adalah posting-posting yang agak keras dan bahkan boleh sampai ke kategori kasar, ya. Tapi bagi mereka-mereka yang memahami the weight of this discussion ataupun kepentingan kritikan yang dilakukan oleh Sidang Kalam, ada yang kata Ustaz terlalu lembut, ada yang masih kata Sidang Kalam terlalu lembut, sebab serangan-serangan akidah yang ditujukan kepada Nusantara orang Melayu, dia sudah sampai ke tahap akidah kita yang paling asas. We are not talking about the branches. Kita bukan bercakap tentang ranting akidah. Kita tidak berbicara tentang fiqah pun. Mungkin minggu lepas kita bicara tentang banking sikit. Tapi apa yang ditangani oleh Sidang Kalam adalah perkara yang berkaitan dengan usulul akidah. Dia adalah berkaitan dengan akar akidah kita. Contoh, ada yang mendakwa Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Bukankah itu usul akidah kita? Itu bukan akidah ranting. Itu bukan sesuatu yang kita boleh berbeza pandangan dan tak ada masalah lah. Awak tetap Muslim, saya tetap Muslim. Ini hanya perbezaan jalan. No. Certain matters are objective. Certain matters mesti ada kesepakatan. Contoh, rukun iman kita. No, Tom, Dick and Harry can just come and say, no, rukun iman sebenarnya ada 10. Siapa yang tak beriman dengan 10 rukun iman ni maka dia murtad. Atau rukun iman kita sebenarnya ada 3 saja. Yang lagi 3 tu nak percaya boleh, tak nak percaya tak apa. No. Okay? Rahmah dan keadilan menuntut kita untuk mengatakan tidak. Walaupun kita menghormati perbezaan pandangan dalam isu-isu tertentu, dalam ruang lingkup tertentu. Betul? Tapi isu-isu ni tangani Sidang Kalam ni, dia bukan isu-isu ranting. Walaupun sebahagian pihak ingin mengkedepankan, memaparkannya seolah-olah ia adalah isu-isu ranting. Kami sengaja letak topik Trinity Islamic. Kerana sebahagian pihak menyangka bahawa kita tak pernah ada masalah Trinity. We never had this problem before. Ini masalah Kristian. Ini masalah agama-agama lain. Ini masalah agama-agama syirik purba. Tak ada kaitan dengan Islam. Saya nak mencadangkan kepada para pendengar untuk saksikan sebuah interview yang dilakukan oleh Paul Williams. Paul Williams ni channel dia adalah Blogging Theology. Blogging Theology. Dia ni salah seorang yang dulu aktif dekat Speaker's Corner. Okay? Tapi sekarang ni dia banyak buat online. Yang dia banyak invite world class scholars dalam bidang perbandingan agama. Dan interview recent dia adalah dengan Dr. Ali Attai. Dr. Ali Attai ni adalah, kalau tak silap saya, dia adalah pakar New Testament dan Old Testament, orang Islam dia, di Zaytuna College. Zaytuna College ni adalah oleh Syekh Hamzah Yusof. Ada satu perkara yang beliau sebutkan ketika berbicara berkenaan dengan status Son of God ini, Son of God di dalam Bible. Apa yang difahami oleh orang Kristian? Apa yang difahami oleh Bani Israel pada waktu itu? Dan ini juga adalah soalan yang saya nak tanya kepada sahabat-sahabat semua. Kita semua pernah baca Quran dan saya yakin most if not all of you dah khatam Al-Quran. Ayat-ayat berkenaan dengan Kristian tidak termasuk dalam ayat-ayat yang susah untuk difahami. You baca terjemahan pun you boleh faham. Certain ayat memang you nak kena buka tafsir baru you boleh faham totally. Terjemahan saja tidak cukup. But ayat-ayat berkenaan dengan Allah punya kritikan, Allah punya teguran, Allah punya kemarahan kepada golongan Kristian ini, ayatnya jelas. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan Kristian ini? Apakah masalah akidah mereka? Mereka kata Al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah ibn kepada Allah, anak kepada Allah. Dalam ayat lain, qalu ittakhazallahu walada. Allah Subhanahu Wa Taala mengambil anak, walad. Ibn dan walad. Soalan saya dekat sini. Adakah pernah awak dengar Kristian mendakwa Allah berkahwin dan isteri Allah melahirkan anak bernama Jesus? Pernah dengar tak? Tak pernah. Betul tak? Jadi apa yang mereka maksudkan dengan anak Tuhan sebenarnya?
What do they mean by it? Sebab bila sebut anak ni, apa yang orang Islam rata-rata faham adalah berlaku perkahwinan, kan? Dan dia keluar daripada orang lain. Dia keluar daripada entiti lain. Bukan bapa tu sendiri. Not the God. Itu yang difahami dengan beranak. Betul? Tapi kalau awak lihat, sistem teologi Kristian ini, Jesus Christ, dia bukan keluar daripada orang lain. Tubuh dia sahaja keluar daripada Mary. Ini dakwaan mereka. Tapi hakikat dia datangnya adalah pancaran daripada the Father. Pancaran as a light from the Father. Perumpamaan dia adalah bagaikan cahaya dengan matahari. Matahari itu the Father dan cahaya matahari itu the Son. Yes, they use all of these metaphors. Siapa yang awak dah tahulah ke mana saya nak bawa selepas ni. Kita bukan sengaja mengait-ngaitkan. Benda ni memang ada dalam kajian para ulama, scholars, even non-Muslim scholars. So bagi pihak-pihak yang mendakwa kami sengaja mengait-ngaitkan benda yang tidak ada kena-mengena, kami dengan yakin mengatakan bahawa we know what we are talking about. Okay? Mungkin bila anda menyangkal, anda yang belum cukup mengkaji berkenaan dengan apa sebenarnya titik kufur golongan Kristian ini. Apa maksud walad itu? Kalau kita buka perbincangan kalam Kristian, apakah hubungan the Father and the Son? Dari segi essence, dari segi zat, adakah the Father ada zat yang berbeza? The Son ada zat yang berbeza? Ataupun dari segi essence, mereka adalah sama? Nak dengar jawapan yang kat sini? Apa yang awak faham? Essence berbeza ke essence sama? God, the Father and the Son. Essence sama. Same essence. Betul? But different person. Person berbeza tetapi essence sama. Itu dipanggil sebagai homoousion. Homo tu sama, ousion tu essence. Inilah antara perkara yang dipaterikan ketika the Council of Nicaea in the year 325. Diorang berbincang, Jesus dengan Tuhan ni macam mana hubungan dia? Adakah zat mereka sama, essence mereka sama? Adakah hakikat mereka sama? Itulah yang telah dirasmikan pada tahun 325. Mereka tak berbicara bahawa, oh siapa mak Tuhan? Mary itu diberikan nama the Mother of God secara allegorical saja. Bukan hakikat. Sebab dia orang tak pernah kata God marries ataupun Tuhan ada pasangan. Dia orang tak pernah kata the Father ada pasangan. So the Mother of God punya term tu hanyalah setakat allegorical. Jadi Jesus ni pada pandangan mereka terpancar daripada the Father. Terpancar. Dengar Okey. Apa kena mengena dengan Islamik, Ustaz? Islamik saya letak Islamik dekat title tu. Of course sudah tentu secara hakikat tidak wujud dalam Islam. Tidak wujud dalam Al-Quran, tidak wujud dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam konsep Trinity ni. Tetapi masalah yang sama berlaku kepada agama Kristian, berlaku juga dalam sejarah Islam. Bila kita rujuk Dr. Ali Attai, apa dia cakap? Dia kata, Trinity ni, konsep the Father, the Son and the Holy Ghost ini saya paraphrase apa dia cakap. I do not quote him word by word. Sebenarnya, berpunca daripada akidah Middle Platonism ataupun Neo-Platonism. Ni pengkaji serius ni bukan level Nodros kan? Yang boleh dicampak saja dia langsung sampai bila-bila kalau awak nak kan? Ustaz biasa je ni. Ini Dr. Ali Attai yang diambil oleh Zaytuna College untuk menjadi pakar dalam bidang kajian perbandingan agama Islam dan Kristian, khususnya berkenaan dengan New Testament dan Old Testament. Dijelaskan bahawa the Father, the Son and the Holy Ghost ini sebenarnya teori ini telah wujud sebelum kedatangan Nabi Isa.
ataupun sejurus sebelum Council of Nicaea. Council of Nicaea 325. Plotinus is 200 plus. Sangat dekat Plotinus dengan Council of Nicaea. Plotinus ni lah pengasas Neoplatonisme yang kita duk sebut Neoplatonism ni. Wah, dia tu wujud ni. Okey. Middle Platonism ni adalah perkembangan sebelum jadi Neoplatonisme, sejak daripada zaman Aristotle, Plato dan sebagainya. Siapa? I do not want to talk about it. Tapi dia kata, Al-Ta'i kata, Trinity ini developed ataupun berpunca daripada konsep the one, the mind and the spirit. Ya, ini dipanggil martabat 3 dalam skema ontologi ataupun kosmologi Neoplatonisme. So there is the one. The one is the God. Okay? Daripada the one itu terpancar yang dipanggil sebagai the mind or the first intellect or nous. Okay? Dan daripada nous itulah terpancar the universal spirit, alam keseluruhan ini, ataupun roh alam ini. Bagi siapa yang familiar dengan konsep yang biasa sidang kalam politik tu, aliran Islam, awak dah nampak dah sebenarnya. Tapi tak apa. Kita ceritakan yang ini dulu. So the one becomes the father, the mind or the logos becomes the son, and the spirit becomes Holy Ghost, Holy Spirit becomes Holy Spirit. Ini dakwaan Dr. Ali Al-Ta'i ya. Saya bukan bercakap daripada idea saya sendiri. Kalau tak setuju boleh merujuk kepada pembentangan beliau. Blogging Theology dengan Paul Williams, Dr. Ali Al-Ta'i, recent punya episod. Allahumma salli ala Muhammad. The one, Logos, the Spirit. If you ask a Christian, what is the meaning of Jesus as the Word of God? Dia akan kata, another word for it is Jesus is the Logos. The Logos. Idea Logos ni datang dari falsafah. Dia bukan datang daripada agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tak wujud benda ni. Cuma apa berlaku kepada agama Kristian yang sama berlaku sekarang ini kepada agama Islam. Mereka juga diserang oleh falsafah yang asing. Kita boleh kata paganism actually. Paganism ini yang cuba diseludup masuk oleh orang-orang tertentu ke dalam akidah tauhid yang asal. Sehingga Nabi Isa sebagai manusia diangkat makamnya menjadi the Son of God. Bahkan sama essence dengan Tuhan. Tidak ada permulaan. He is eternal. He is eternal. Dan apa falsafah yang merosakkan tu? Ada pandangan kami, daripada kajian scholars kami, yang merosakkan agama Kristian pada kajian kami sebagai umat Islam adalah teori Logos itu. Teori Neoplatonisme itu. Now, idea yang sama telah diserap oleh sebahagian ilmuwan-ilmuwan Islam dalam sejarah. Kalau kita tanya, apakah martabat kewujudan yang dipegang oleh Ibn Arabi? Adakah Ibn Arabi bercakap tentang martabat 7? Tak. Ibn Arabi bercakap tentang martabat 3. The one, al-aql, wan nafs. Nafsul kulliyah. Sama. Lepas tu baru develop jadi 7. Ada orang tambah-tambah. Abdul Karim Al-Jili tambah sampai 40 martabat. Cuma apa benda teori Neoplatonisme ni? Dia nak kata bahawa yang ada hanya satu. Dan yang satu ini dia ada jelmaan-jelmaan yang banyak. Cuma jelmaan itu melalui proses daripada satu ke satu. Tuhan sesuatu dia menjelma sebagai Logos ataupun dalam istilah Islamik al-haqiqah al-muhammadiyah ataupun haqiqatul haqaiq dalam istilah lain. Kemudian al-haqiqah al-muhammadiyah ataupun Logos itulah yang mencipta alam ini.
yang mencipta segala-galanya. Dan daripada itulah keluar alam jisim lah, ya? Keluar minerals lah, keluar falak lah, keluar macam-macam. Tapi 3 ni is the main. Hakikatnya, yang 3 ini juga satu. Dia hanya jelmaan yang berbeza-beza. Itu sahaja. Itu sahaja. Faham tak sejauh ni? Saya harap faham. Kalau tak faham, tak apa. Kita boleh tanya later. Baru-baru ini kita mendengar salah seorang baba mengatakan baba Allah, Muhammad makhluk. Muhammad sebagai wujud idafi, makhluk sebagai wujud nisbi binisbah ila Muhammad, ila al-haqiqatil Muhammadiyah. Dan kalau tengok skema martabat 7 mereka, adalah wahdatul wujud. Dia hanyalah jelmaan Tuhan pada dataran-dataran yang berbeza sahaja. Ni baba yang mengajar kat pondok ya, sibuk mengajar Durun Nafis dan sebagainya. Saya sangat meminta, kami di Sidang Kalam meminta mereka-mereka yang mengajarkan konten-konten seperti ini, apa respon kamu kepada golongan yang mendakwa idea ini berpunca daripada Neoplatonisme? Baik, sebahagian mereka mungkin maklum. Betul ya, Neoplatonisme. Apa salahnya? Kan, yang baik kita ambil. Ataupun mungkin Plotinus itu Nabi. Ataupun mungkin Plato itu Nabi. Ataupun wali Allah, kutub. Siapa pernah dakwa Plato kutub? Abdul Karim Al-Jili. Dia kata gitu kan? Abdul Karim Al-Jili pernah mendakwa Aflatun sebagai kutub. Dia nampak Aflatun dekat akhirat, dekat syurga. Dia bukan orang biasa. Kutub. Kutub ni wali kutub. So, apa yang Plato cakap ni, daripada buku-buku, dalam buku-buku dia tu, adalah ilham daripada Allah. Yang kita tak sepatutnya tolak. Sebab tu puak-puak ini, dia duk ambil daripada falsafah-falsafah ini dengan dakwaan orang-orang ini kemungkinannya adalah wali-wali ataupun nabi-nabi Allah. Di sini letak bahayanya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa bukti kamu kalau kamu benar. Sebab dakwaan seperti ini adalah dakwaan yang sedang bypass, melangkau risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu strategi untuk bypass, untuk melompat, melangkau risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendakwa kembali kepada ajaran nabi-nabi ataupun wali-wali purba, wali-wali silam. Itu adalah satu perbuatan loss of adab. The real loss of adab. Satu perbuatan yang biadab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unless you have evidence bahawa ini adalah ajaran para nabi sepanjang sejarah. Bahawa para nabi datang mengajarkan wahdatul wujud. Mengajarkan bahawa alam ni adalah pancaran Tuhan. Bukan makhluk Tuhan. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang bahawa alam ini, segala yang selain Allah adalah makhluk Allah. Bukan pancaran daripada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sama zat dengan Allah. Kalau kita lihat ta'rif hakikat Muhammadiyah, panggil sebagai az-zat ma'at ta'ayunil awal. Hakikat Muhammadiyah dia merujuk kepada zat Allah sebenarnya. Ramai orang mengguna konsep hakikat Muhammadiyah, dia tak faham. Hakikat Muhammadiyah ni merujuk kepada zat Allah. Ustaz, bukan Nabi Muhammad ke? Di situ adalah racun akidahnya. Mereka bawa konsep hypostatic union. Bahawa Muhammad itu ada sisi ketuhanan dan ada sisi kemakhlukan. Samalah seperti Nabi Isa, Jesus Christ ada hypostatic union. Jesus as God and Jesus as man. Dan ini bukan satu pelampauan. Kalau kita buka buku Abdul Karim Al-Jili, cara beliau menjelaskan tentang kutub, seolah-olah kutub itu adalah dewa ataupun Tuhan sebenarnya. Sebab dia boleh buat apa saja. Dia boleh hidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang khas untuk Allah itu, dia orang nisbahkan kepada kutub.
Yuhyi wa yumit, kutub boleh menghidupkan, boleh mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini kebiadaban. Seorang wali takkan terpacul kata-kata seperti ini dari mulut mereka. Ini adalah pembohong-pembohong yang cuba menyeludup idea-idea asing ini ke dalam akidah Islam. Ke dalam akidah Islam. Nah, kalau kita lihat, bab tersebut mengatakan Nabi Muhammad sallallahu Allah dikasih perumpamaan ayah. Nabi Muhammad itu ibu, keperempuanan, dan yang ketiga adalah alam, makhluk ini. Makhluk ini. Kita telah berbicara tentang isu ni, kalau siapa yang ingat. Bila kita buka Ahmad Laksmana punya buku, Hakikat Insan, itu pun isu berkenaan dengan perhubungan antara Tuhan dengan sesuatu. Dan sesuatu itu kita dah jelaskan bahawa ia merujuk kepada Muhammad. Tuhan berhubungan dengan Muhammad, melahirkan alam ini. Dalam konsep ini, Trinity ini, Muhammad itu sebagai pasangan Allah. Dia bukan sahaja sebagai walad, tapi pasangan. Jadi walad ni hakikatnya adalah pancaran, sebab dia sama zat. Bila kita kata anak kepada bapa ni, dia sama. Dia ambil genetik ayah dia. Dia ambil rahsia ayahnya itu dia ambil. Rahsia ayahnya itu dibawa. Dan dipancarkan oleh ibu. Jadi Muhammad itu bagaikan kita kata yin and yang. Allah dan Muhammad, yin and yang. Positif, negatif, male and female punya. Dalam ajaran New Age ataupun falsafah pagan purba, dia orang ada konsep sacred femininity. Nah ni, sacred femininity ni diserahkan kepada Muhammad SAW. So baba tersebut orang kata apa? Itulah Muhammad kasih sayang dan sebagainya. Macam ibu, macam perempuan. Cantik, jamal dan sebagainya. Tak pernah baca sirah ke? Ini saya cukup marah dengan puak-puak yang cuba nak menggambarkan Nabi SAW pada satu aspeknya sahaja. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi jangan lupa, dia basyiran wa nadhira. Nabi pemberi berita gembira dan juga pemberi amaran. Lihat ekspedisi jihad yang Nabi lakukan. Lihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang kesyirikan. Jadi jangan sekali-kali hanya menggambarkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sisi sahaja. Tidak. Dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sifat rahmah dan juga ada sifat, kita kata, sifat adalah, sifat quwwah, mempertahan. Betul? Mempertahan tauhid, mengkritik keras syirik dan sebagainya. Allah siap kata apa? Bapak ni dia tak kisah kan? Bapak ni mahal. Ni kalam apa ni? Ni kalam arif billah ke? Ni kalam orang yang faham tentang Tuhan? Bukan. Ni orang yang telah menyimpang kefahamannya daripada Tuhan. Dia berkefahaman yang sebenar tentang akidah. Kalam majzub. Majzub fil batil yani. Bukan majzub fil haq. Ada orang tu tertarik, tenggelam di dalam kebatilan. Bukan tenggelam di dalam al-haq. So apa sebenarnya yang ingin dibawa? Kita lihat kumpulan-kumpulan ini jugalah yang cuba mempertahan tafsiran Qul huwallahu ahad. Merujuk kepada huwa, itu boleh merujuk kepada Muhammad. Mereka-mereka ini juga. Siapakah mereka sebenarnya? Apakah rujukan mereka? Siapakah guru-guru mereka? Harus ditanya. Then they have to come clean what kind of akidah you are bringing kepada negara Malaysia ini dan kepada Nusantara ini sebenarnya. Saya cadangkan, saya nasihatkan untuk dengar blogging teologi tersebut supaya awak faham dengan lebih lanjut bahawa ini bukan fitnah, ini bukan reka-rekaan. Golongan yang mati-mati nak memasukkan konsep martabat 7 dengan membawa hadis-hadis palsu, menulis jurnal dengan hadis-hadis palsu, bukan satu, bukan dua, dengan dawan-dawan yang salah, yang serius. Tolong tanya diri sendiri,
kenapa anda bermati-matian nak mempertahan teori Neoplatonisme ini? Apa sandaran yang anda guna? Hadis palsu dan pengalaman guru-guru anda, itu sahaja cukup? Jangan main-main. Ini dah masuk akidah usul ya, usul. So do not try to downplay this. Jangan cuba nak mengenepikan isu ini. Haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abduh. Faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kamu melampau mengagung-agungkan aku seperti mana golongan Kristian melampau mengagungkan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba-Nya, maka panggil aku rasulnya, ataupun hamba-Nya ataupun rasulnya. Ni tak sibuk. Dia ada sisi hak, ada sisi khalq, al-haqiqatul Muhammadiyah, nur Muhammad, dengan dakwaan cinta. Ini bukan cinta. Khalas. Ya, berhentilah mendakwa cinta. Orang yang bercinta dengan Allah, dengan Nabi, dia tak akan guna terma-terma seperti ini. Dia akan guna terma yang Nabi suka, yang Nabi sayang. Panggil dia rahmatil alamin, khalas. Panggil Nabi SAW Abdullah wa Rasuluh. Allah pun namakan Nabi sebagai Abdullah. Dan istilah Abdullah tu lebih tinggi daripada konsep hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Ya, orang yang kasihkan Nabi SAW akan meninggalkan istilah-istilah seperti ini. Dan guna istilah yang Nabi suka. Nabi perintah kita pakai istilah itu. Panggil dia Abdullah wa Rasul. Cukuplah Nur Muhammad ini dan sebagainya. Dah ada sejak azali. Dia pancaran cahaya ketuhanan. Cukuplah. Itu bukan bahasa orang yang bercinta dengan Nabi SAW. Itu bahasa orang yang ada masalah dengan risalah Rasulullah SAW. Ada benda yang awak tak setuju, yang awak tak terima daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah hakikatnya. That is the truth and you know it. There's something about the path of Muhammad that you do not like. Mati-mati nak sumbat juga benda ni. Mati-mati nak sumbat Neoplatonisme. Mati-mati nak sumbat martabat 7. The more stubborn you are, we will be 10 times more stubborn than you to expose this poison. Degil kamu sekali, insya-Allah degil kami 10 kali. Untuk menolak balik racun-racun ini, untuk masuk ke dalam umat Islam. Yang kami berharap apa yang kami sampaikan ini bukan saja sampai kepada ahli akademik, tetapi sampai juga kepada orang awam. Cukuplah kita berbicara dengan academician sahaja, dengan menganggap ini isu-isu besar. Sebab isu ini telah disampaikan kepada orang awam, telah diajarkan kepada orang awam. Buku-buku Ibn Arabi, buku-buku Abdul Karim Al-Jili, kitab Durrun Nafis telah diajarkan kepada orang awam dan akan diajarkan kepada orang awam. What are we talking about? Talking to scholars, talking to academicians? We have to speak to the public. Kita kena permudahkan konsep ni supaya mereka faham. Sebab kalau ada di kalangan umat Islam yang mana dalam solat baca Qul huwallahu ahad, huwa tu dia termasukkan sekali Rasulullah SAW, siapa nak bertanggungjawab? Sebab kita mungkin sibuk melayankan academician. No, we have to talk to academician, we have to also talk to the public. Dan kita cuba sedaya upaya permudahkan untuk kefahaman orang awam. InsyaAllah.